Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali. Perlu saya tekankan bahawa main harga pada tajuk ini bukanlah bermaksud cara peniaga nak menipu, tetapi ia lebih kepada cara-cara peniaga nak memaksimumkan margin keuntungan dari produk yang dijual tanpa menyalahi undang-undang. Sebagai persediaan, para pengguna seharusnya perlu ambil tahu dan bersedia menghadapi pelbagai cara peniaga meletakkan harga produk mereka di pasaran. Tujuannya supaya pengguna boleh mengelak dari membayar lebih dari harga yang sepatutnya. Oleh itu, saya memilih tajuk pada video kali ini iaitu Kenali 4 cara peniaga main harga. Cara yang pertama, peniaga cenderung meletakkan harga tinggi pada produk yang tunggal berada di pasaran. Cara ini biasa berlaku apabila tiada produk pesaing dari jenis yang sama di pasaran. Hanya peniaga itu saja yang menjualnya. Sebagai contoh, hanya terdapat satu gerai saja yang menjual buah durian di Kuala Lumpur. Sebabnya, peniaga durian itu cepat dapat mencari dusun durian dan mendapat bekalan buah durian yang masak paling awal berbanding dari dusun-dusun durian yang lain. Dalam keadaan seperti ini, harga durian kampung yang kebiasaannya berharga RM6 sekilo akan dijual pada harga dalam RM12 sekilo. Cadangan saya kepada pengguna, kalau anda belum sampai ke tahap mengidam nak makan durian, tunggulah agak-agak 2 minggu lagi. Bilangan gerai peniaga durian akan beransur-ansur bertambah di sekitar Kuala Lumpur ini. Pada masa itu, harga durian akan mulai turun. Mungkin boleh dapat dalam RM6 sekilo semula. Dari sudut ilmu perniagaan, dua faktor yang menentukan harga iaitu yang pertama, persaingan harga dan yang kedua, persaingan bukan harga. Persaingan harga contohnya polisi syarikat menentukan nilai wang yang bakal diterima sebagai pertukaran untuk produknya dengan mengambil kira harga pesaing. Manakala persaingan bukan harga pula seperti kualiti produk, cara promosi, kos pembuatan, permintaan dan penawaran, tempat pasaran, keadaan pasaran dan sebagainya. Jika peniaga meletakkan harga produk sangat rendah, keuntungan menjadi rendah. Jika peniaga meletakkan harga produk sangat tinggi, peniaga akan kehilangan pelanggan. Cara yang kedua, peniaga meletak harga produk berasaskan kos pengeluaran. Cara ini banyak diamalkan oleh para peniaga. Caranya, peniaga menambah semua kos yang berlainan untuk menghasilkan produk atau menyampaikan perkhidmatannya. Peniaga menutup kesemua kos yang terlibat dan menambah markup di atasnya untuk memberi jumlah keuntungan yang ditargetkan. Sebagai contoh, kos pengeluaran terbagi kepada dua jenis, iaitu kos tetap dan kos berubah. Seorang peniaga burger menjual 30 biji sehari kali 30 hari dalam sebulan bersamaan 900 biji sebulan. Contohnya seperti berikut. Pada kos pengeluaran, pertama, kos tetap jualan. Sewa bulanan tapak gerai RM150, gaji bulanan seorang pekerja RM500, jumlahnya RM650. Bagi kos berubah jualan pula, daging burger Ramli 900 keping didarab RM1 bersamaan RM900. Roti 900 biji didarab dengan 30 sen sebiji sama dengan RM270. Kobis, bawang, sos cili, mayonis dianggarkan RM380. Gas, pembungkus, bateri, pengangkutan dan lain-lain dianggarkan RM140. Maka jumlah kos pengeluaran untuk kos berubah adalah RM1,690. Maka jumlah kos pengeluaran bersamaan RM2,340.
Dari pengiraan di atas, peniaga akan mengetahui jumlah keuntungannya untuk sebulan, iaitu jumlah jualan untuk 900 biji burger didarab RM3 sebiji bersamaan RM2,700 sebulan. Keuntungannya pula iaitu harga jualan tolak kos pengeluaran. Maka nilai markup keuntungan diperolehi iaitu 40 sen sebiji. Markup keuntungan 40 sen sebiji didarab 900 biji burger yang terjual sebulan bersamaan untung RM360 sebulan. Berasaskan pengekosan ini, peniaga boleh meningkatkan margin keuntungan melalui dua cara, iaitu yang pertama, menaikkan harga jualan, atau yang kedua, mengurangkan kos pengeluaran dan harga jualannya kekal pada RM3 sebiji. Cadangan saya kepada pengguna, sokong dan beri keutamaan membeli produk dari peniaga yang margin keuntungannya rendah. Peniaga seperti ini memerlukan kuantiti jualan yang lebih besar supaya dapat meningkatkan keuntungannya dan dapat terus berniaga di pasaran. Cara ketiga, peniaga menetapkan harga produk berasaskan penilaian pelanggan. Peniaga memilih untuk menetapkan harga mereka bukan berdasarkan kos pengeluaran, tetapi pada nilai produk yang dilihat oleh pelanggan. Ada dua strategi harga yang terkandung di dalam cara ketiga ini, iaitu pertama, strategi harga tarahan, iaitu price skimming, dan yang kedua, strategi harga profesional. Pertama, strategi harga tarahan. Sesuai bagi produk tertentu yang baru dilancarkan di pasaran. Strategi ini meletakkan harga pengenalan produk baru di pasaran pada harga yang tinggi. Kemudian akan menarah, iaitu menurunkan sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, kita lihat perubahan harga iPhone 7 128GB. Ketika mula dilancarkan pada bulan Oktober 2016, harga yang ditawarkan ialah RM3,699. Pada tahun 2017, harga telah turun RM450 kepada RM3,249. Kemudian, mulai tahun 2017 hingga Januari 2021, harga telah diturunkan beberapa kali sebanyak RM1,800. Harga terkini iPhone 7 pada bulan Januari 2021 ialah RM1,449. Cadangan saya kepada pengguna, kalau anda mementingkan imej dan wang simpanan yang cukup, bolehlah terus membelinya apabila model baru produk mula dilancarkan. Sekiranya masih sanggup menunggu, anda boleh tunggu harganya turun dan membelinya pada harga yang munasabah pada harga yang anda sanggup membelinya. Dari sudut ilmu perniagaan, produk ini mempunyai imej dan kualiti yang tinggi dan kos pengeluarannya tidaklah terlalu tinggi. Apabila harga diturunkan, syarikat masih lagi untung. Tujuannya, pertama, untuk menarik pembeli yang mementingkan kualiti dan bukannya harga. Kedua, kaedah ini digunakan untuk menunjukkan prestij dan kualiti sesuatu produk. Contoh yang lain seperti kamera, komputer dan sebagainya. Yang kedua, strategi harga profesional. Harga ditetapkan untuk perkhidmatan rundingan yang diberikan oleh golongan profesional. Harga dikenakan berdasarkan kepakaran dan perkhidmatan yang diberikan. Sebagai contoh, konsultan, doktor, peguam, akaunten dan lain-lain lagi. Cadangan saya kepada pengguna, walaupun harga yang dikenakan agak tinggi, anda sebagai pengguna masih boleh merundingkan harga sehingga mencapai persetujuan harga pada kedua-dua pihak. Dari sudut perniagaan, strategi harga profesional kebiasaannya tinggi dan diletakkan bagi tujuan memaksimumkan keuntungan semasa syarikat. Harga perkhidmatannya tidak tetap, bergantung kepada betapa rumit tugasannya dan tempoh masa yang diperlukan untuk siapkan tugasan tersebut. Kelemahannya, peniaga membuka peluang untuk dipintas oleh pesaing baru yang menawarkan perkhidmatan yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan cara yang keempat adalah peniaga menetapkan harga produk berasaskan harga pesaing.
Keadaan ini berlaku apabila ramai peniaga menawarkan produk yang sangat serupa. Penjual tidak boleh menaikkan harga kerana pembeli akan membeli dari penjual lain pada harga yang lebih rendah. Tidak ada seorang pembeli atau penjual boleh mempengaruhi harga. Selalunya, produk barangan dan perkhidmatan anda adalah tidak unik. Ada peniaga akan meyakinkan pembeli bahawa jika pelanggan mereka mendapati item lebih murah di tempat lain, peniaga tersebut akan boleh membayar balik perbezaannya. Strategi pemasaran tidak memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, sekiranya saya berniaga kereta sewa, ada penyewa kereta Proton Saga mengatakan, peniaga sewa kereta lain harganya RM120 sehari. Kereta lebih kurang sama barunya. Mengapa saya menyewakan RM140 sehari? Dalam situasi sebegini, saya terpaksa ikut harga sewa pesaing iaitu RM120 sehari. Cadangan saya kepada pengguna ada hak untuk buat pilihan sesuatu produk pada harga yang lebih rendah dan berkualiti. Dari sudut perniagaan, pertama, cara keempat ini sesuailah dengan objektif pemasaran iaitu untuk terus hidup ataupun survival, untuk memastikan kelangsungan perniagaan kedua-duanya iaitu produk dan perniagaan itu sendiri. Peletakan harga yang rendah adalah untuk meningkatkan permintaan dan pada masa ini untung kurang diutamakan. Kedua, untuk peniaga dapat kekal di pasaran, sentiasa memantau dan ambil tahu apa harga pesaing anda kenakan untuk produk atau perkhidmatan yang serupa. Tujuannya untuk memastikan produk anda sentiasa berada di atas. Kelemahannya, peniaga produk jenis ini akan membiarkan produk jualannya terlibat di dalam perang harga yang mengikis margin keuntungan dan mampu melemahkan perniagaannya. Kesimpulannya, dalam dunia perniagaan, ada banyak cara peniaga meletakkan harga produknya. Seseorang peniaga yang bagus akan cuba mendapatkan kesetiaan pelanggan melalui harga yang menarik dan layanan yang memuaskan. Saya harap kandungan video ini telah dapat memberi sedikit manfaat kepada kedua-dua pihak, iaitu pihak peniaga dan pengguna. Baiklah, setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan idea kenali 4 cara peniaga main harga. Jika anda suka dengan kandungan video ini, sila share ilmu pengetahuan ini dengan rakan-rakan anda melalui Facebook atau WhatsApp group anda. Sila subscribe channel YouTube saya untuk anda terus mengikuti video tips-tips perniagaan daripada saya yang seterusnya. Semoga anda sentiasa sihat dan kekal terus bersikap positif mengejar kejayaan di dalam bidang perniagaan yang anda ceburi.